Okey, selamat bertemu kembali. So, kali ini kita akan bincangkan case momentum equation dan kita nak analyse kalau kita ada series of vein. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu tentang moving disparatus ni, series of vein. Okey. Jadi sebenarnya bila kita ada vein ni, dia tidak ada daya pada mana-mana vein ni. Vein ni dalam bahasa kita panggil dia bilah. Sehinggalah jet air menghentam kepada vein tersebut. Kemudian daya meningkat ke maksimum, alright? Daya menghentam akan menjadi maksimum dan akhirnya dia susut menjadi sifar bila jet meninggalkan vein. Okey. Mula vein ni tak ada daya, kemudian bila kita hentam dia dengan jet tu, dia akan mendapat daya, kemudian daya ni akan berkurangan dan hingga akhirnya hilang apabila jet keluar daripada vein tu. So fluid ni masuk dengan sudut beta 1 seperti yang tunjuk di depan kamu tu, dan dia keluar dengan beta 2 di bahagian hujung tu. Dan jika kamu perhatikan bahawa rajah fluid tu keluar, dia tak selari dengan kita punya vein punya hujung tu kan. Jadi dia tak sama. Kerana apa? Kerana blade ni ataupun vein ni bergerak ke hadapan dengan halaju VB. Jadi bila dia bergerak ke hadapan dengan halaju VB, maka air yang keluar tu tak ikut sudut alpha 2 tu. Di sebelah kiri kamu nampak sudut alpha 2 tu. Boleh tak? Jadi jet tu tak keluar ikut alpha 2 kerana apa? Kerana vein ni sedang bergerak ke kanan dalam kes ni. Jadi apa yang kita hendak, apa yang nak kita cari dalam kes ni ialah halaju relatif fluid yang masuk ke vein, alright, iaitu yang tangent, alright. Yang halaju ni masuk di tangent ni bersudut tepat kepada terhadap kawasan masuk vein tu, dan ini kita panggil dia sebagai VR1, dan yang berada pada sudut alpha 1. Jadi bila dia masuk yang relatif ni, dia masuk pada sudut alpha 1 yang ada di sebelah, kalau kamu perhatikan di sebelah kiri rajah kita ni. Halaju relatif ni, boleh tak, halaju relatif yang masuk ni kekal sepanjang fluid tu mengalir di atas vein dan keluar dengan halaju relatif VR2 dengan sudut alpha 2 seperti yang ada tu. Boleh? Jadi yang penting sekali yang kamu kena faham dan juga kena ingat ialah apa dia? Halaju relatif yang masuk sama dengan halaju relatif yang keluar. Okey, itu dia alpha 1 dan juga kita ada alpha 2 tu. Dan ini ialah free body diagram untuk kita punya apa? Kita punya control volume untuk analyze kita punya momentum equation. Nampak tu? Kita ada halaju masuk dan juga halaju keluar dengan sudutnya beta 1 dan sudut keluarnya beta 2. Kemudian kita ada kita punya Rx tu. Boleh tak? Dalam hal ni buku teks menggunakan Rx melawan arah paksi X. Okey, iaitu apa? Control volume dia. Okey, so sekarang kalau kita nak analyze kita punya masalah ni, kita kena tengok relative velocity dia. Okey, relative velocity. Jadi nak dapat relative velocity ni, kita kena lukis halaju triangle dia, halaju segitiga dia, atau kita panggil dia segitiga halaju kawasan masuk dan juga kawasan keluar. Ini ialah kita punya blade, boleh tak? Ataupun vein tadi tu. Sekarang kita lukis kita punya apa disebut sebagai segitiga halaju. Okey, iaitu ialah fix jet masuk dia, kemudian di bahagian bawah tu bahagian keluar dia, dan kalau kita lakarkan dia punya segitiga ni seperti yang kamu nampak di atas tu. Okey, kita ada V relatif dengan alpha 1 dia. Kemudian kita ada beta 1, kemudian halaju masuk fluid tu. Okey, kemudian di bahagian keluar kita ada halaju 2 fluid tu keluar, sementara halaju relatif fluid tu. Relatif ni apa ni? Relatif terhadap pergerakan
vein kita tu tadi. Okey. Dan kita ada vektor di atas tu, V1 sama dengan VB pelahkan dengan VR1. Dan di bahagian bawah tu kita ada V2 sama dengan VB plus VR2. Okey. So sekarang dengan idea yang kita ada ni, bolehlah kita guna konsep ni untuk menganalisis masalah vein yang sebenar. Jadi kita tengok contoh yang ada dalam buku teks tu. Ini contoh yang ada. Boleh tak dengan data yang dah disediakan? Boleh, kamu boleh baca sendiri soalan ni dalam buku teks. Jadi soalannya sekarang dia kata calculate the maximum power output. Dia suruh kita cari berapa power maximum output of this turbine. Jadi kita nak menjawab ni, maka kita mulakan dengan masalah itu sekali. Boleh? Tapi sebelum tu, jom kita lukis kita punya free body diagram dulu. Ini rupa free body diagram dia. Okey, lukisannya sama seperti biasa. So kita mulakan dengan kita punya power, ataupun kita pecahkan kita punya control volume kita ni tadi. Jangan lupa bila kita ada relative vein ni tadi, vein yang sentiasa bergerak, maka kita ada segitiga halaju masuk dan segitiga halaju keluar seperti yang dilakarkan. Okey, dan kita mulakan dengan kita punya masalah ataupun benda yang nak kita cari. Yang nak kita cari ialah power, dan persamaan power ni dia kata dalam buku teks tu kata sama dengan N, iaitu halaju kita punya blade tu tadi ataupun turbine tu sekali, darabkan dengan Rx. Rx yang kita nak cari itu, momentum equation tu, darabkan dengan halaju blade. Okey, so VB ni ialah halaju blade. Okey, so bila kita melihat kepada equation ni, kita tengok apa benda yang kita ada. Okey, N tu dah diberi, ada dalam soalan tu tadi. VB pun telah diberi. Halaju blade tu telah beri. Yang tak ada ialah Rx. Jadi mana nak cari Rx ni? So kita tengok balik kita punya control volume punya kita punya free body diagram. So ini control volume kita. Okey. So kalau nak cari Rx, maksud apa? Kita kena leraikan halaju 1 dengan halaju 2 dalam arah X dan juga dalam arah Y. Seperti mana yang ditunjukkan itu, dan pastikan juga kita ada paksi X dengan paksi Y. Dengan adanya free body diagram ini, maka kita boleh tulis persamaan momentum dalam arah X seperti biasa. Bagaimana? Kita kata sum FB plus sum Fs equal to summation of contour surface V rho V dot A. Nampak tak? Dia sama saja. And then lepas tu kita leraikan seperti biasa, seperti mana yang telah ditunjukkan. Kemudian kita sebut dia dalam sebutan Q. Kemudian kita darabkan rho darab Q tu, nama lainnya ialah M dot. Kenapa nak didarabkan dengan nak jadikan M dot? Sebab dalam soalan dia beri kita M dot, dia tak beri kita Q, dia beri M dot. Jadi akhirnya kita dapatlah dia kata Rx sama dengan M dot dan V2 cos beta square beta 2 tolakkan V1 cos beta 1. Boleh. Jadi kita perlukan Rx ni untuk mencari power. Tapi soalannya, bolehkah kita dapat Rx menggunakan equation yang ada ni? Okey, kita tahu M dot tu telah diberi. Kemudian V1 pun dia dah beri. Okey, dia punya beta 1 pun juga telah diberi. Tetapi kita tak ada V2 dan kita tidak ada juga halaju keluar dia, ataupun kita kata dia punya sudut keluar tu tak ada, iaitu V2 tidak ada. Jadi mana kita nak cari V2 dengan cos beta 2 ni? Kalau kita tengok kepada rajah yang ada di sebelah kiri kita sekarang, bahawa V2 dengan beta 2 ni wujud di bahagian mana? Di bahagian keluar daripada vein tu. Jadi kita kena analyse apa dia? Segitiga halaju dekat bahagian keluar. So kita nak cari V2 cos beta 2. So bila tengok rajah ni, kita kata okey, kita kena check dekat mana? Dekat bahagian keluar dia. Alright, so dengan itu kita pun lukis kembali kita punya segitiga halaju keluar itu. Jadi dalam kes ni, untuk menyelesaikan nak mencari beta 2 dan relationship dia dengan alpha 2, VR2, okay, kita kena lihat balik hukum segitiga ni kan. Okay, kalau perhatikan kita punya hukum segitiga ni, science rule ni, boleh tak? Dan kita lihat pula rajah yang kita ada tu, yang kita ubah suai sikit tu, dia punya segitiga ni hampir
hampir sama. So kita boleh guna science rule ni. So kita boleh tulis menggunakan segitiga yang ada di atas tu, kita dapat equation seperti yang ada di sebelah kamu tu. Boleh? So dari situ kalau kita susun, akhirnya kita dapatlah equation VR square, VR2 sin alpha square sama alpha 2 sama dengan V2 sin beta 2. So, kita dah dapat satu equation. Tetapi, alpha 2 kita tahu, V2 tak tahu, VR2 kita tak tahu, and then since beta 2 pun kita tak tahu. So, maksud dia apa? Kena cari lagi satu equation, correlation yang boleh kita buat. Okey, so kita tengok lagi segitiga kita ni. Kali ni kita tambah dengan satu garisan A tegak di situ, yang mana dia punya kedudukan dia ialah lebih kurang X, kan? Kalau tengok dia punya jarak tu, supaya dia bersudut 90 darjah. So, dari segitiga yang mula tepi tu, boleh tak? Atau segitiga di tengah tu, kita dapat hubungan, iaitu kita kata X sama dengan V2 cos beta 2. Okey, kemudian kita tengok pula segitiga di sebelahnya tu pula, kita dapat lagi satu hubungan, iaitu VB tolakkan dengan X sama dengan VR2 cos alpha 2. Okey, so kita combinekan dua equation ni, boleh tak? Maka kita dapatlah equation yang berikut ni, iaitu VB minus V square V2 cos beta 2 sama dengan VR2 cos alpha 2. Okey, so kita ada dua equation ni. Tadi kita dah dapat equation ni, kita combine dia kedua-duanya, maka kita dapat equation yang berikutnya, dan kita dapati bahawa VR2 ni kita tak ada nilainya. Nampak tak? Kalau kita nak cari VB ni kita dah ada dalam kes ni. Jadi soalannya sekarang, ada macam mana nak cari beta 2 dalam kes ni? Okey, nak dapat beta 2 kita perlukan VR2. Tapi VR2 ni tak ada. Tapi ingat tak hukum dia? Dia kata VR2 sama dengan VR1. Relative velocity-nya sama, yang masuk dengan yang keluar. Okey. Alright, so dalam bahasa lainnya, kita kena cari apa? VR1 untuk menyelesaikan persamaan yang kita ada ni. Selain daripada itu, VB kita dah ada, sin alpha 2 kita ada, yang kita tak ada ialah beta 2. So ada dua yang kita tak ada dalam kes ni, iaitu VR2 dengan VR2 dengan beta 2. Jadi sekarang kalau nak solve benda ni, kita kena cari apa? VR1. Dan di mana ada VR1 ni? VR1 ni hanya wujud dekat mana? Di bahagian segitiga halaju masuk. Okey, so lagi sekali kita buat lagi satu garisan, kita panggil dia sebagai A. Kemudian kita dapat dua segitiga dalam kes ni. Satu segitiga tu kita dapat equation A sama dengan B1 sin beta 1. Kemudian ada lagi satu segitiga, kan? Kita ada dua segitiga tu, kalau kamu perhatikan, kita dapat dua equation ni. Oleh sebab kedua-duanya ialah A, maka kamu boleh gabungkan dia, kamu dapatlah equation yang ada kat bawah tu. Okey. Yang ini masih belum cukup sebab kita kena cari lagi satu relationship, iaitu dalam sebutan VB-nya pula. Okey. Jadi bila tengok segitiga tu di bawah tu, kalau X pluskan VB, kamu dapat segitiga yang pertama di equation equal dengan V1 cos beta 1. Kalau segitiga yang berikutnya hanya X saja, yang ini kita ada VR1 cos alpha 1. Combinekan kedua-duanya, kita dapat equation yang berikut. Kemudian kita gabungkan dua equation ni. Okey, kita gabungkan dua equation ni untuk mencari kita punya VR1. Okey, bila gabungkan dua equation ni, kamu akan dapati VR1 sama dengan 121 meter per saat, alpha 1 sama dengan 55.7. Mana dapat ni? Jangan lupa VB telah diberi, alpha 1 diberi, beta 1 pun diberi, dan V1 1 pun diberi. Dari situ maksudnya kamu boleh dapat VR1. Bila dapat VR1, maka kamu akan dapat alpha 1. Dalam kes ni perlukah kita mencari alpha 1? Sebenarnya tak. So yang kita nak ialah VR1 sebab VR1 ni sama dengan VR2. Okey, jangan lupa yang nak kita cari ialah power. Boleh tak? Yang kita ada ialah N dah ada, VB dah ada, yang tak ada ialah Rx. Rx pula kita dah buktikan equationnya seperti yang tertera di hadapan. Di mana kita tak ada nilai V2 dengan beta 2. Mana nak cari tadi? Kita dah carikan dan kita dapati bahawa VR1
sama dengan VR2 ada nilainya 121 meter per saat. Okey. So dengan nilai yang ada ni kita masuk balik ke dalam equation yang kita jumpa pada mula-mula tadi. Alright, dalam dua equation ni VB minus B tu cos beta 2 ni dengan VR2 sin alpha 2. Alright, dengan data yang ada dengan VR1 yang ada itu, maka kamu akan dapati bahawa V2 ni sama dengan 60.5 meter per saat dan kita punya beta 2 equal to 89.8 degree. Nampak tak? Beta 2 ni telah ditemui, V2 telah ditemui, maka dengan itu Rx boleh kita temui. Bila Rx kita temui, dengan itu kita dapatlah W dot P. Okey, jadi itulah proses dia, bagaimana kita nak mencari atau menganalisis turbine, blade turbine, right? Turbine yang berputar tu, dan kita hentamkan dia dengan jet. Kamu akan jumpa benda ni lebih banyak lagi bila kamu masuk dalam fluid 2 nanti. So kita berhenti di sini dulu, nanti kita akan bertemu dalam video-video yang berikutnya.